Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita teruskan dengan kuliah yang seterusnya dalam kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijrah. Dan kita lihat perkara yang ke-49 daripada apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab ini. Kita lihat perkara yang ke-49, seseorang tidak dinyatakan keluar dari Islam, atau boleh kita betulkan atau olah sikit, seseorang tidak dihukum keluar dari Islam hingga nyata-nyata telah menolak sebahagian ayat Al-Quran atau mengingkari sebahagian sunnah Nabi, atau menyembelih untuk selain Allah, atau salat untuk selain Allah. Maka barang siapa telah melakukan sebahagian daripada perkara di atas, wajib bagimu untuk mengeluarkan dia dari Islam. Jika tidak melakukan salah satu daripada perkara di atas, maka dia tetap sebagai seorang mukmin lagi muslim secara sebutan atau secara nama, namun bukan secara hakikat. Boleh kita ambil satu perkara lagi. Dalam perkara yang ke-50, segala athar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak mampu dicerna oleh akalmu. Boleh kita ubah sikit, kita olah sikit sebab dia tak berapa tepat terjemah tu. Ada yang mampu tu, mungkin kita kata ada yang, kita tambah je lah, ada yang mungkin, ya, ada yang mungkin tidak mampu dicerna oleh akalmu, ya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hati para hamba di antara dua jari jemari dari jari jemari Allah, ya. Dan sabda baginda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Ini semua hadis lah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah turun pada hari Arafah, dan Allah juga turun pada hari kiamat, ya. Dan Nabi SAW bersabda, terus menerus dilempar ke dalam neraka Jahannam hingga Allah meletakkan telapak kakinya. Maknanya terus menerus manusia, ini tak dalam kurungan je lah, ya, manusia dilempar dalam neraka Jahannam sehingga Allah meletakkan telapak kakinya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada hambanya, ya, jika engkau mendekati kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekati kepadamu dengan berlari-lari anak, ya. Sabda Nabi, sesungguhnya Allah turun pada, ni apa pula ni, berulang pula, ini berulang. Ini buanglah, ya, dia berulang. Baik, juga sabda Nabi, ya, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Dan sabda Nabi, saya melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling indah, ya. Lalu Imam Al-Barbahari kata, masih banyak hadis-hadis yang serupa dengan itu, maka hendaklah anda cukup menerima, atau hendaklah anda menerima, ya, membenarkan dan tafwid, menyerahkan, serta rela boleh kita letak koma lah di situ, ya,
tanpa menafsirkan dengan hawa nafsu, kerana mengimaninya hukumnya wajib. Barang siapa menafsirkan dengan hawa nafsu atau menolak, dia termasuk kelompok Jahmiyah, ya. Baik, kita lihat perkara 49 tadi, ya. Imam Al-Barbahari mengatakan bahawa seseorang tidak dinyatakan atau seseorang tidak dikeluarkan daripada Islam hingga nyata-nyata telah menolak sebahagian Al-Quran atau mengingkari sebahagian sunnah Nabi. Ini dalam masalah takfir, ya, dalam masalah kita menghukum kafir seseorang, ya. Kerana tak dinafikan bahawa dalam masalah nak menghukum orang itu Islam atau kafir, ini adalah hukum yang mana, jangan terkejut, ini adalah realiti yang kita terpaksa hadapi setiap hari tanpa kita sedar sebenarnya. Kita nak menentukan seseorang itu Islam atau bukan Islam, atau lebih tepat seseorang itu Islam atau kafir, ya. Kadang-kadang perkataan bukan Islam ni hanya perkataan diplomasi, ya. Hanya dia nak melunakkan, yang mana kadang-kadang dia menyebabkan kekeliruan sebenarnya tanpa kita sedar, ya. Kerana ada kadang-kadang orang yang mengingkari perkataan kafir itu. Jangan kau panggil dia kafir, kata bukan Islam. Ini kekeliruan. Bukan Islam maknanya kafir lah, ya. Dia tak ada antara tengah-tengah. Dia tak ada Islam, bukan Islam, kafir. Ini keliru, segala keliru. Tapi ini berlaku. Saya pernah melihat komen-komen yang menampakkan keliru tentang masalah penggunaan istilah kafir ni. Maka seseorang itu di antara dua sebenarnya, Islam atau kafir. Tidak ada setengah Islam, setengah kafir. Kafir setengah Islam, tak ada. Ya, orang itu sama ada Islam atau kafir. Jadi ini realiti sebenarnya yang kita lalui setiap hari. Nak bagi jelas lagi, tidaklah kita memberi salam kepada seseorang melainkan sesudah kita menghukum dia sebagai Islam. Betul atau tidak? Dalam hati kita. Betul atau tidak? Dan boleh jadi terbalik juga. Tidaklah kita tidak memberi salam kepada seseorang secara sengaja, kecuali melainkan kerana kita apa? Boleh kita berjaga-jaga sikit lah. Antara dua. Kerana kita pasti bahawa dia kafir, atau kerana kita ragu-ragu dia ni Islam atau kafir. Betul atau tidak? Kerana itu kita tak bagi dia salam. Nampak? Jadi ini adalah satu hukum yang memang kita kena lakukan dalam kehidupan seharian kita, ya. Kerana dia membabitkan persekitaran kita. Jadi Imam Al-Barbahari kata, ya, seseorang itu tidak dinyatakan keluar Islam hingga nyata-nyata nak menyatakan bahawa dalam masalah takfir ni, ya, kalau seseorang itu asal dia Islam, maknanya dia sudah masuk Islam, dia jelas dia Islam, tidak boleh dikeluarkan daripada Islam. Maknanya kita tidak boleh kafirkan dia kecuali dengan bukti yang jelas juga. Seperti mana sebelum itu dia sudah jelas Islam. Contohnya nama dia Islam, atau dia berpakaian Islam, ya, dia pakai kopiah. Ini satu ini soalan selingan je lah. Bila orang tu pakai kopiah, ini satu bukti yang kuat atau tidak bahawa dia Islam? Di Malaysia itu tak. Kita di Malaysia, bukan di bulan lagi. Barakallahu fiik. Ya. Bila orang tu pakai kopiah, ya, serban atau jubah, adakah ini bukti kuat bahawa dia Islam atau masih 50-50? Nampak tak? Kadang-kadang bila diajukan dalam bentuk pertanyaan, kita jadi goyang. Sedangkan ni hari-hari kita lalu, atau tidak? Ini tak pernah jumpa ke orang pakai kopiah, serban, jubah? Hari-hari kita jumpa. Tidaklah kita pergi masjid melainkan semua orang pakai kopiah, serban dan seumpamanya. Betul tak tidak? Jadi, adakah itu bukti kuat bahawa dia Islam atau tidak? Jawapan dia kuat. Kerana itu kita hukum imam kat depan tu, kita sah salat belakang dia. Betul atau tidak? Kadang-kadang kita pergi RNR, tengok-tengok ada orang pakai kopiah kat depan, kita solat belakang.
Awak telah menghukum dia Islam, kerana itu baru awak takbiratul ihram belakang dia tanpa kita sedar. Kerana kalau orang itu kafir, kita tak boleh salat belakang dia. Betul atau tidak? Kan? Kalau kita tahu bahawa dia ni kafir, bahkan kalau kita ragu-ragu dia ni Islam atau kafir, boleh atau tidak kita salat belakang dia? Tak boleh. Kalau kita ragu-ragu, maknanya kita kena buat apa? Bantai je lah, macam tu? Tak. Kalau ragu-ragu, perlu dipastikan dahulu. Kerana kita tak boleh berhukum atas sangka-sangka. Kan? Kalau bersangka-sangka, kalau kita 50-50, maknanya apa? Kita tak hukum dia. Sebab kita tak tahu. Kita tak hukum dia Islam, dan kita tak hukum dia kafir. Kerana kita perlu pastikan. Kalau orang tanya kita, dia ni Islam ke kafir? Kita kata apa? Tak tahu. Kalau kita nak solat belakang dia, kita buat apa? Kita kata tak boleh. Aku tak tahu, aku tak boleh hukum lagi. Nampak? Jadi ini masalah hukum yang kita terpaksa lalu hari-hari. Maka kalau orang tu sudah sabit masuk Islam dengan nama, atau dengan dari segi pakaian, atau dari segi dia salat dengan kita, atau memang kita dah hidup dengan dia, kita dah kenal dia, maknanya dia Islam, jelas tidak boleh dikeluarkan, ya, hingga nyata juga. Seperti mana dia masuk Islam dengan jelas, dia juga kalau nak dikeluarkan daripada Islam, nak dikafirkan, perlu dengan dalil yang jelas. Ya, itu syarat, ya. Hingga nyata-nyata telah menolak, ya. Sehingga contohnya jika sekiranya dia mengingkari Al-Quran, dia mengingkari sebahagian ayat Al-Quran, ya, dia mengingkari satu ayat tu, dibaca satu ayat tu Al-Quran tu, dia kata ini tak boleh ni, contoh, atau dia kata ini tak betul ni, tentu, ya. Jadi hal-hal macam ni, ya, menyebabkan seseorang itu, ya, akan menyebabkan seseorang itu jatuh kafir, ya. Atau dia mengingkari sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau sudah terang jelas kepada dia bahawa ini hadis sahih, ya. Jadi ini benda macam ni kita kena ambil maklum, kerana memang berlaku, ya, di keliling kita. Orang-orang barangkali dalam masalah mengingkari Al-Quran jarang kita nampak, tapi sebenarnya berlaku. Tetapi yang mungkin berlaku, yang kita lihat, mengingkari hadis, ya. Kadang-kadang perbuatan mengingkari hadis ni berlaku atau banyak berlaku, ya, secara langsung atau tidak langsung, ya. Yang mana ini semua sebenarnya, ya, akan menyebabkan seseorang itu jatuh kafir, ya. Maka dihukum bahawa orang itu murtad. Kerana apa? Perbuatan dia menolak sebahagian, apatah lagi keseluruhan Al-Quran atau hadis. Itu maksudnya apa? Bila orang tu kata dia menolak, dia kata hadis Nabi ni tak boleh terima ni, ya, atau kita tak boleh amalkan ni, dia telah mendustakan, Allah atau Rasulullah, ya, dengan menganggap bahawa ini tidak benar. Bila dia tolak, maknanya dia menganggap bahawa itu tak betul, tak boleh diterima, ya. Itu maksud dia bila ditolak tu. Dia mendustakan Rasulullah, menganggap bahawa itu satu yang tidak benar, ya. Maka itu akan menjadikan dia jatuh murtad, jatuh kafir. Kecuali, ya, kecuali jika orang itu ada keuzuran, ya. Keuzuran apa? Keuzuran jahil. Orang itu jahil, ya. Dia bercakap tadi itu atas dasar kejahilan yang jelas. Dia ni jahil, contoh. Atau dia muqallid. Muqallid maknanya dia, apa yang guru dia cakap dia ikut. Kenapa kau cakap macam tu? Ustaz hari tu cakap macam ni. Guru dia pula ya, daripada kelompok yang sesat, ya. Maka seperti mana guru, begitulah murid, ya. Ini muqallid, ya, golongan orang muqallid. Muqallid memang orang yang jahil, ya. Sama je, ya, jahil, muqallid. Atau dia ada syubhat, ya. Dia ada syubhat dalam masalah tertentulah. Contoh dalam masalah ayat-ayat sifat, contoh. Itu semua syubhat tu, ya, yang dibawa oleh ahli kalam. Kerana itu mereka menafikan, ya. Sedangkan perbuatan mereka menafikan ayat Al-Quran atau hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah, itu adalah perbuatan yang berat, ya. Contohnya Allah kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah
ya, meninggi di atas arash. Dalam sunnah Nabi telah sabit, ya, aina Allah, ya, Nabi bertanya dan jawab hamba perempuan tu, fis sama, Allah di langit, Allah meninggi di atas. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam Muslim. Tapi datang sebahagian kelompok, mereka menyelewengkan makna itu dengan mengatakan bahawa Allah, ya, bukan di atas arash, Allah bukan meninggi di atas. Sebaliknya, Allah tak bertempat, Allah di mana-mana. Maka itu adalah perbuatan menafikan, ya, Al-Quran dan sunnah Nabi. Tetapi golongan seperti ini ada keuzuran kerana mereka ada syubhat. Maka kerana itu mereka tidak boleh dihukum sebagai kafir, ya, kerana syubhat itu telah tersebar, ya, sehingga membelenggu, ya, pemikiran dan kepercayaan umat Islam. Maka kerana itu kita tidak boleh bertindak terburu-buru menghukum bahawa mereka ini menolak Al-Quran atau menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau dalam keadaan hujah telah ditegakkan dengan jelas. Mana-mana orang yang ada syubhat tadi, atau orang yang jahil tadi, tiba-tiba dia kata, oh, solat witir ni tak ada, ya, solat witir tak betul, contohlah, ya, dia mengingkari. Atau menyapu atas stokin ni tak ada, engkau ni sapu atas stokin ni tak sah solat engkau misalnya, atau engkau ni tak betul. Dia mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tu. Maka golongan jahil atau orang yang ada syubhat ni perlu dijelaskan. Kalau hujah telah ditegakkan kepada dia, dengan dijelaskan satu persatu dengan terang dan jelas. Kerana hujah ni perlu ditegakkan dengan jelas juga. Tak boleh pakai WhatsApp macam tu je. Lepas tu, oh, kau tak terima juga, kafir. Kita bagi dia sedas, kan? Kau ni murtad. Tak boleh, bukan semudah itu. Hujah perlu ditegakkan dengan jelas sehingga kita hampir pasti atau pasti bahawa orang tu dah faham, ya. Kalau kita dah yakin bahawa, atau hampir pasti, tak perlu yakin, hampir pasti pun sudah memadai bahawa orang tu dah faham, kita dah sampaikan, ini memang faham, tapi dia degil juga, ini memang jenis degil, ini memang jenis dah rosak pemikiran dia, baru dia boleh dihukum terkeluar daripada Islam, ya, murtad, jatuh kafir, ya. Maka ini adalah kaedah dalam yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyelisihi golongan Khawarij dan menyelisihi golongan Murji'ah. Golongan Khawarij, kalau orang tu buat dosa besar saja, ya, kalau orang tu minum arak contoh, berjudi, berzina, atau bermuamalah dengan riba contoh, ya, golongan Khawarij mereka akan hukum terus jatuh kafir, ya. Kerana bagi mereka seseorang itu sama ada Islam atau kafir. Macam kita, kan? Tapi jangan keliru, kerana definisi mereka kepada Islam itu beza. Bagi mereka, bila orang tu Islam, maknanya dia adalah ahli taat, maknanya orang tu buat ketaatan. Bagi Khawarij, maksudkan orang itu Islam tapi minum arak. Minum arak bukan sifat orang Islam, betul? Minum arak itu sifat siapa? Orang kafir lah. Maka kerana awak kata Islam tapi minum arak, tak, awak bukan Islam, awak orang kafir. Nampak? Itu kaedah Khawarij. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Atau yang biasa kita dengar lah, dia tengok pemerintah sebuah negara tak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan itu wajib, dan perbuatan tidak menghukum dengan Al-Quran dan Sunnah ini dosa besar. Jadi Khawarij kata, macam mana pula berhukum dengan hukum penjajah British? Ada parlimen, boleh pula dalam parlimen ditentukan halal haram arak tu, contoh, kan? Maka orang Khawarij dia boleh, kalau buat dosa besar, wah, ni parlimen ni, ahli parlimen kafir, pemerintah kafir. Itu kaedah Khawarij, ya, berbeza dengan Ahlus Sunnah. Orang Murji'ah dia terbalik. Bagi Murji'ah, apa juga dosa-dosa maksiat tidak akan mengganggu gugat iman seseorang.
Ya. Orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil sama saja, dia tetap dianggap sebagai orang yang beriman, bahkan iman dia seperti Jibril, bahkan iman dia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan maksiat itu tidak akan memberi kesan sedikit pun pada iman dia. Itu golongan Murji'ah. Murji'ah ni terbalik pula. Khawarij dia sangat melampau daripada sudut nak mengkafirkan. Murji'ah ni dia melampau dalam menghukum semua orang beriman. Kalau dia minum arak pun, dia iman dia seperti Jibril. Dia mencuri, buat apa juga, bunuh orang, dia mengucap tak? Dia mengucap, dia beriman seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu, ya. Maka perbuatan buat maksiat tidak akan memberi kesan. Ini bagi golongan Murji'ah. Tetapi ternyata bahawa kedua-duanya sesat, ya, kedua-duanya tidak betul. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah golongan pertengahan, ya. Bagi mereka, ya, pelaku dosa besar, ya, dia melakukan maksiat, ya, dan iman dia akan berkurang, terkesan, ya. Tetapi selagi mana maksiat itu tidak sampai ke tahap dosa besar, kufur dan syirik, orang itu tetap dalam Islam, ya, walaupun Islam dia berkurang atau terkesan sedikit sebanyak, ya. Baik. Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang itu hanya jatuh kafir bila masa apa? Ya, apabila dia melakukan perbuatan kufur. Ya, apabila dia melakukan perbuatan kufur atau syirik, seperti apa? Seperti menyuruh selain daripada Allah. Ya, apabila dia memuja selain daripada Allah, kalau dia mendatangi perkuburan, dia menyuruh ahli kubur tu, ini perbuatan syirik. Ya. Tapi di kalangan kita tengok kalau orang sufi, dia terbalik, dia ada syubhat. Dia kata itu bukan syirik, itu takwil. Dia tawassul, dia kata. Dia takwil lah. Kita raikan ada syubhat tu. Kita pun tak boleh nak hukum golongan sufi ni, yang mana realitinya mereka adalah pemuja kubur. Realiti orang-orang sufi yang mendatangi kubur, ya, mendatangi wali-wali, kata ya madad, madad. Madad maknanya bantulah. Dia tak kata ya madad ya Allah. Dia tak kata bantulah aku ya Allah. Dia bila dia kata ya madad maknanya bantuan, dia minta bantuan kat benda lain tu. Dia minta bantuan kat syekh dia ke, kat kubur mana ke. Dan ini jelas menyuruh selain daripada Allah, yang mana ini perbuatan syirik, ya. Jadi selagi mana orang itu tidak melakukan perbuatan kufur dan syirik yang jelas, ya, dan tidak ada syubhat, ya, seperti menyuruh selain daripada Allah, menyembelih selain daripada Allah, ya, kerana perbuatan menyembelih ini adalah satu ibadah juga, ya. Maka kalau orang itu menyembelih kerana, ya, selain daripada Allah, dia sembelih kat kubur, ya, untuk puja benda yang dipuja tu, ya, maka ini perbuatan syirik yang menyebabkan seorang itu tergelincir daripada Islam. Seperti mana juga dalam masalah meninggalkan solat, ya. Sebahagian ulama, ya, beranggapan bahawa kalau orang tu tak solat, dia jatuh kafir. Tinggal lagi ada perselisihan juga. Ada yang kata dia tinggalkan solat satu kali jatuh kafir dah. Ada yang kata 2 kali berturut-turut. Ada yang kata sehari semalam. Maknanya solat fardu 5 waktu satu hari tu ditinggalkan terus, jatuh kafir. Ada yang kata tidak, dia kalau dia tak solat langsung, maknanya berterusan hari-hari, itu baru jatuh kafir, ya. Ada yang kata tidak, selagi mana dia tidak menafikan kewajipan solat fardu tu, dan dia meninggalkan solat fardu tu kerana malas, kerana cuai, bukan kerana mengingkari kewajipannya, orang itu masih lagi Islam. Ada pandangan, iaitu pandangan yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahawa orang yang meninggalkan solat kerana malas dan cuai, dia tetap Islam dan tidak jatuh kafir. Walau macam mana pun ada perselisihan, ya, ada pandangan yang menghukum kafir orang yang meninggalkan solat kerana cuai dan lalai, ya. Baik, maka itulah dia pegangan Ahlus Sunnah
wal jamaah. Mereka adalah golongan pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah, ya. Baik. Atau kata Imam Al-Barbahari, atau menyembelih untuk selain Allah, atau salat untuk selain Allah, ya. Kalau sembelih kita fahamlah, ya. Kalau orang tu dia tak ucap bismillah, ya. Kalau dia tak ucap bismillah bila disembelih, itu sembelihan itu dianggap sebagai bangkai. Dia tak boleh makan. Apatah lagi kalau dia sembelih tu dikata dengan nama Wali Songo, dengan nama Abu Bakar Abdul Qadir Jailani ke apa ke, Habib Noh ke, dengan Habib mana, banyak Habib sekarang, Habib apa ke, ya, mana-manalah Syekh Sipulan. Ini disebut, ini adalah ritual yang dilakukan, ya. Maka itu adalah perbuatan syirik, ya. Atau solat untuk selain Allah. Jangan faham solat ini, kadang-kadang solat ni lebih, dia bersifat umum lagi sebenarnya. Solat dia maknanya doa. Doa maknanya menyeru. Maka orang itu kalau dia menyeru selain daripada Allah, dia telah solat untuk selain daripada Allah, ya. Kalau dia pergi kubur, wahai bapa, nenek, tok moyang, apa siapa-siapalah dalam kubur, maka itu adalah doa, dan itu adalah salat, dan itu adalah perbuatan syirik kerana ditujukan kepada selain daripada Allah. Jadi kita kena faham erti salat untuk selain daripada Allah. Begitu juga jangan keliru, kekeliruan telah terus membarah dalam masyarakat, di kalangan golongan sufi secara khasnya, di mana ternyata bahawa bukan sekadar menyeru, bukan sekadar berdoa, bahkan sehingga mereka salat pun ternyata bahawa mereka salat untuk selain daripada Allah. Sebahagian daripada golongan orang-orang sufi, tapi dengan syubhat. Mereka ada syubhat. Apa syubhat mereka? Mereka kata bila kita nak salat, nak khusyuk dengan syubhat dia. Kadang-kadang kita kagum juga dengan syubhat dia orang tu. Bila nak salat, kita kena khusyuk. Dan kalau kita susah nak khusyuk, bayangkan wajah syekh. Bila kita susah nak kita macam-macam fikir, macam-macam kan, Allahu Akbar je, pergi sini, pergi sana. Dibagi tips tu, nak khusyuk, bayangkan wajah syekh. Wajah syekh macam tu, rambut lebat, ada serban semua. Susah juga nak bayangkan wajah syekh. Bawa gambar dia. Nak senang, letak je gambar kat depan. Pernah nampak? Dia wajah syekh kat depan tu. Kadang-kadang yang terang-terang dia solat, Allahu Akbar, tengok wajah syekh. Khusyuknya aku. Boleh tak? Ini berlaku. Kalau siapa yang susah, Google lah, Google gambar syekh sufi. Memang syekh sufi dengan potret gambar syekh memang bergerak seiringan. Mana-mana syekh sufi mesti ada gambar, kerana gambar itu dia punya tujuan dia, ada kegunaan dia, untuk nak bagi, kononnya nak bagi jemaah murid-murid tarikat tu khusyuk dalam salat. Kalau susah sangat nak bawa gambar syekh kulu kilir, nak bawa ke masjid, takkan nak bawa ke masjid bawa gambar syekh kan. Susah sangat, bawa gambar pasport dia, letak dalam dompet. Sebelum takbiratul ihram, buka, tengok. Okey. Khusyuk. Allah. Persoalan, bagaimana dengan perbuatan seperti ini? Boleh diterima? Jangan terkejut. Ini boleh membawa kepada syirik. Ini boleh membawa kepada solat kerana selain daripada Allah. Kenapa? Kerana dia jelas. Bila orang tu solat, dia terbayang apa? Dia terbayang syekh. Sedangkan kita, bila kita solat, kita kena terbayang apa? Kita kena niatkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan seperti ini ternyata bahawa mereka dalam kepala ke dalam hati dia? Dalam kepala hati dia lah. Syekh. Mana ikhlasnya? Ikhlas tu ada apa? Melakukan sesuatu kerana Allah semata-mata. Tetapi golongan ni, dia melakukan sesuatu tu kerana melihat syekh. Kan? Kalau orang tu tengah solat, tiba-tiba dia terbayang ada orang termasuk lah. Dia memperbaikkan solat dia.
itu sudah dikira sebagai riak, dan riak itu sudah dikira sebagai syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil, tetapi dia boleh memuncak sampai jadi syirik yang besar. Riak tadi tu kena faham juga. Bagaimana pula dengan orang yang memang daripada takbir sampai salam syekh, itu jelas boleh membawa kepada syirik, ya. Baik, maka barang siapa telah melakukan sebahagian daripada perkara di atas, ya, wajib bagimu untuk mengeluarkan dia daripada Islam. Ya, kalau orang tu sudah terang dan jelas melakukan suatu benda yang kufur dan syirik, ya, lalu hujah telah ditegakkan, ternyata bahawa dia degil dan dia tetap nak mempertahankan perbuatan syirik dan kufur itu, kita tidak ada jalan kecuali menghukum dia terkeluar daripada Islam. Ini pun kena faham. Kita tidak boleh nak bagi apa? Lenient apa? Kita tak boleh. Kita tak boleh nak bagi kelonggaran. Tak apa. Sembelih untuk syekh. Tak apa. Nanti apa? Sekarang ni nak hukum di Islam ke kafir dengan perbuatan tu je masalah dia. Nak hukum Islam atau kafir, ya. Barangkali kita tak perlu sampai nak hukum dia kau kafir, tak perlu, tak semestinya, ya. Tetapi yang penting dia semua bermula, segala hukum itu bermula dengan kepercayaan dalam hati kita. Maka adakah kita nak masih percaya bahawa dia Islam sedangkan dia telah jelas melakukan benda kufur dan syirik tadi? Hujah telah ditegakkan, maknanya tak ada keuzuran lagi. Adakah kita masih lagi nak kata tak apa, kita nak bagi kelonggaran? Ini bukan masalah pilihan kita. Kadang-kadang kita salah faham. Seolah-olah hukum Islam dan kafir itu ikut budi bicara kita. Kita pula jadi Allah. Tak apa, dia masih Islam. Engkau nak janjikan syurga untuk dia nanti? Kerana itu pasti, itu realiti. Orang Islam sahaja yang akan masuk syurga, dan orang kafir sahaja yang akan masuk neraka. Dan ini penentuan ni siapa yang tentukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi kita ni adalah apa orang kata, saksi-saksi bagi Allah di atas muka bumi. Kita saksi-saksi bagi Allah di atas muka bumi. Seperti mana dalam hadis, antum syuhada'ullah fil ard. Kamu, yakni manusia, adalah saksi-saksi bagi Allah di atas muka bumi, ya. Maka dia bukan sebenarnya kembali kepada pilihan kita atau budi bicara kita, tidak, ya. Dia kembali kepada hukum syarak. Apa yang syarak hukum sebagai Islam, itu Islam. Apa yang syarak hukum sebagai terkeluar daripada Islam, maka kita tidak ada pilihan sebenarnya, ya. Kalau tidak, kalau orang tu dah buat benda kufur dan syirik secara terang dan jelas, dan hujah telah ditegakkan, tak ada keuzuran, kita tetap hukum dia sebagai saudara kita se-Islam. Apa perbuatan ni? Ini dianggap sebagai satu kezaliman. Kita telah bertindak zalim dalam menghukum tadi tu. Kita tidak menghukum dengan betul. Zalim lawan dia adil. Kita tidak berlaku adil sebenarnya, ya, apabila menghukum orang kafir sebagai Islam, atau seperti mana kita menghukum kafir orang Islam. Sama aja, ya. Kedua-duanya kita perlu bertindak adil, ya. Jika tidak melakukan salah satu daripada perkara di atas, maka dia tetap sebagai seorang mukmin lagi muslim secara sebutan atau secara nama, namun bukan secara hakikat. Ini kadang-kadang kalau sekali baca boleh keliru. Maksud Imam Al-Barbahari, kita hukum secara zahir. Kita hukum secara zahir, bukan secara zahir lawan dia hakikat. Ini realiti. Realiti seorang itu, sesuatu itu dia kembali kepada hati, ya. Itu realiti sesuatu tu, ya. Islam dan kafir dia berasas di mana? Bertunjang di mana? Dalam hati, kan? Apa yang dizahirkan hanya manifestasi apa yang di dalam hati sebenarnya lah, ya. Tidaklah orang yang mengucapkan kalimah syahadah itu kalau dengan betul, melainkan itu adalah manifestasi dalam hati dia. Dia percaya dengan Allah dan dia percaya dengan Rasulullah, ya. Tetapi tak dinafikan bahawa ada orang yang
dia mengucap kalimah syahadah tetapi hatinya kufur. Ada orang munafik, ya. Dan kita tak nafikan juga bahawa, kena faham juga, kena sambung lagi, tak dinafikan bahawa ada situasi di mana orang itu kerana terpaksa, kerana darurat, disuruh sembah kepada berhala dan dia sembah, tetapi hakikatnya dia masih lagi Islam, dan perbuatan itu dibolehkan, ya, dalam Al-Quran. Illa man ukriha wa qalbahu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan benda yang syirik dan kufur sedangkan hati dia tenang dalam Islam, ya. Dalam keadaan macam itu, syarak memberi ruang untuk nak selamatkannya, untuk selamatkan daripada di apa-apakan. Syarak membolehkan, tetapi dengan syarat hati kita tetap kena teguh dengan Islam, tetap teguh dengan iman. Maknanya kita lakukan kerana terpaksa saja. Kerana kalau tak buat, contoh, kita akan ditembak, kita akan dibunuh, maka kita boleh melafazkan benda syirik dan kufur tu, ya, kerana asalnya adalah dalam hati, ya. Islam dan kufur itu dalam hati. Tetapi yang kita ni pula pihak di luar, ya, bila kita nak hukum orang lain, adakah kita hukum berdasarkan apa dalam hati atau berdasarkan luaran? Kita tak mampu nak hukum dalam hati, ya, kerana hati hanya itu urusan Allah, hanya Allah itu. Kita ni hanya menghukum zahir sahaja, dan kita tidak dituntut lebih daripada itu. Maka siapa yang menzahirkan keislaman, kita hukum Islam. Seperti mana barang siapa yang menzahirkan kekufuran, kita hukum apa? Siapa yang menzahirkan kekufuran, kita hukum apa? Jangan keras sangat. Kena faham, kita hukum dia kafir. Ini bukan masalah budi bicara, ini bukan masalah keras. Antum ni keras lah, antum ni habis semua ni. Bukan. Ini masalah hukum Allah. Seseorang itu sama ada Islam atau kafir, ya. Maka itu maksud Imam Al-Barbahari, ya. Maka kita beriman, dan bila kita hukum secara zahir, kita bertindak sejajarnya, ya. Bila kita dah hukum seorang itu sebagai Islam, ada implikasi dia. Kita bagi salam kat dia, kita anggap dia sebagai saudara kita. Apa yang pada kita adalah pada dia. Kita berkongsi hak, ya. Darah dia terpelihara, maruah dia terpelihara, nama baik dia kita jaga. Dan kalau dia mati, kita salatkan. Sebelum tu kita mandikan, kita kafankan, kita salatkan, dan kita kebumikan bersama dengan saudara se-Islam. Dan pasangan suami isteri, kedua-duanya Islam, nikah itu terpelihara, dijaga dan dihormati. Orang-orang lain tak boleh nak masuk, tak boleh nak bernikah dengan sama ada lelaki atau perempuan, itu dijaga, ya. Ini hukum hakam, ya. Kalau kafir, ada implikasi dia. Kita tak bagi salam kat dia. Kalau dia mati, kita tak boleh nak mandikan dia kerana tak guna. Kalau tak, tidaklah kita kafankan kecuali untuk nak mengelakkan gangguan ke atas seorang yang hidup. Dan kita kebumikan pun begitu juga, kerana untuk nak mengelakkan gangguan ke atas orang yang hidup. Kalau dibiarkan bangkai begitu sahaja, kan, kita akan mengganggu orang yang hidup. Maka ditanam begitu saja, untuk cukup syarat saja, ya, kerana dia tidak ada kehormatan, ya. Kenapa? Barangkali ada yang menganggap ini keras, tapi ini realiti. Kerana dia telah melakukan syirik dan kufur, perbuatan yang dosa sebesar-besarnya. Dia telah menghina, perbuatan hina dan perbuatan zalim dan perbuatan jenayah yang paling besar, yang tidak ada maaf. Allah tak maafkan dia. Allah tidak akan pandang kat dia, dan dia tidak akan bernilai sama sekali di sisi Allah, dan Allah akan mencampakkan dia dalam api neraka. Adakah kita pula nak lebih apa dipanggil, lebih kuah daripada sudu apa? Kita ni pula yang nak lebih-lebih. Tak apa. Bukan, ni bukan hak kita. Kita nak kasihan kat dia, tak guna pun kasihan. Nampak? Kerana Allah murka dengan dia, Allah benci dengan dia. Dan jika dia mati dalam kekufuran, Allah menjanjikan neraka bagi dia, dan dia tidak akan merasa sedikit pun daripada manis syurga tu. Maka itu realiti, ya. Maka ini implikasi dia, ya.
sama ada orang itu Islam atau orang itu kafir. Kita disuruh supaya bertindak adil, ya. Baik. Nampak gaya masa pun tak cukup. Kita nak, ya, perkara yang ke-50 tu saya ingat kita tangguh dululah, ya, sehingga ke kuliah yang berikutnya, insya-Allah, ya. Kalau ada sebarang pertanyaan, daripada soal kamu tadi, kalau kita sudah tahu itu adalah satu dari hadis yang lengkap. Walaupun kita ni imam itu dijadikan untuk diikuti, ya, tapi maksudnya kita kena ikut apa yang kita tahu imam itu buat yang betul dan yang baik. Tapi kalau kita sekarang sudah tahu yang imam itu tidak buat satu perkara yang betul, itu dah satu yang munkar, kenapa kita ikut? Atau sama dengan bolehkah apabila dia membaca doa kunut itu kita tidak angkat tangan, tidak aminkan, kita hanya letak tangan di bawah saja? ya. Dalam masalah ini secara khasnya, ya, dia sebenarnya dikembali kepada masalah apa? Masalah kalau imam melakukan suatu hal yang salah atau silap dalam solat. Dia berkait, bukan dalam masalah doa kunut saja, bahkan dalam masalah yang lain. Contoh, kalau sepatutnya dia duduk, dia berdiri. Sepatutnya kita tasyahud, dia bangun, kan? Atau dia tertambah rakaat, atau dia terkurang rakaat, seperti itu. Ya, dia buat salah. Imam buat salah. Pertamanya, tak dinafikan bahawa ada beberapa pandangan dalam masalah ni. Bahkan ada pandangan yang melihat bahawa kalau imam buat salah, kita tak boleh ikut dia dalam kesalahan tadi, ya. Sebabnya jelas, sebab dia buat salah, dan kita tak boleh nak ikut dalam salah. Kita hanya ikut dalam benda yang betul, ya. Dan pandangan ini ada dia punya hujah dia. Hujah dia jelas bahawa imam dijadikan untuk diikuti, yakni dalam benda yang benar sahaja. Kerana kita tidak boleh taat, kita tak boleh ikut dalam benda yang salah, ya. Baik, itu pandangan yang pertama. Tapi itulah dia, ada pandangan yang kedua yang melihat bahawa imam dijadikan untuk diikuti, dan kita dah sebut hadisnya tadi, di mana antaranya ialah Nabi kata wa idza shalla qa'idan, dan jika imam duduk secara duduk, jika imam solat secara duduk, maka hendaklah kamu solat secara duduk juga, ya. Pandangan yang kedua, mereka berhujah dengan hadis ini dengan mengatakan bahawa kalau imam solat duduk, dia duduk kerana keuzuran. Makmum di belakang sihat-sihat belaka. Tapi kenapa mereka duduk? Mereka tidak ada keuzuran untuk duduk. Pun kita lihat dalam masalah ini ada pandangan bahawa makmum, walaupun imam solat duduk, makmum kalau sihat dia kena berdiri. Ada pandangan kata macam tu. Tapi kita lihat pandangan itu jelas menyelisihi perintah Nabi. Nabi kata, kalau imam solat duduk, maka hendaklah kamu duduk. Dapat kita buat kesimpulan bahawa ternyata bahawa walaupun imam solat duduk kerana berkeuzuran, tetapi makmum tetap perlu solat duduk kerana mereka pun duduk dengan keuzuran. Apa dia? Ini pandangan yang kedua. Mereka kata makmum tetap kena solat duduk kerana imam duduk, dan itu adalah satu keuzuran buat mereka, iaitu keuzuran ikut imam. Ternyata bahawa ikut imam dalam segala gerak-geri dia, itu adalah keuzuran. Seperti mana kita sebut tadi, walaupun Fatihah kita tak selesai lagi, kita kena ikut, dan itu adalah keuzuran kita. Walaupun dalam tasyahud tak habis lagi, imam salam, kita kena terus salam, Assalamualaikum. Itu keuzuran kita, ya. Itu satu, bahawa ikut imam adalah satu keuzuran buat makmum, ya. Walaupun dalam perkara yang pada pandangan kita itu adalah salah, ya. Yang kedua, ternyata bahawa ini menguatkan pendapat yang kedua, bahawa makmum tetap kena ikut imam dalam segala gerak-geri, dalam segala keadaan. Ternyata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya makmum ikut imam dia atas dasar maslahat.
Dan ini adalah satu aspek yang penting dalam satu jemaah. Bila satu jemaah ada imam, ada satu ketua dan ada pengikut, iaitu makmum. Maslahah dia adalah untuk mengekalkan kesatuan jemaah itu. Dan ternyata bahawa hal ini dapat dilihat dengan jelas ketika solat berjemaah. Tidaklah solat berjemaah itu disyariatkan, ini kembali kepada skop yang lebih luas, melainkan untuk menguatkan kesatuan umat Islam. Kerana itu mereka disuruh supaya solat berjemaah, bukan solat sendiri-sendiri. Untuk mengeratkan silaturahim, untuk mengeratkan ukhuwah, mereka disyariatkan untuk solat berjemaah. Kerana itu tujuan ini dikuatkan lagi dengan disuruh supaya makmum ikut saja imam dalam segala gerak-geri dia. Jangan selisihi dia. Apatah lagi jangan mufarakah daripada dia. Kerana ada pandangan kata kalau imam dah buat tak betul, mufarakah. Ada pandangan. Tetapi kita melihat bahawa pandangan yang suruh supaya tetap ikut itu lebih kuat, dan ini bertepatan dengan tujuan asal solat berjemaah itu adalah untuk mengeratkan hati-hati jemaah yang hadir supaya mereka saling bersatu, saling bersama hati. Adapun kalau imam membuat sesuatu gerakan tetapi makmum tak buat, makmum menyelisihi, itu jelas akan menimbulkan pergeseran. Dia semua bermula dalam hati. Sebelum lepas tu, itu tak betul tu, mula akan berlaku perselisihan di dalam jemaah tu. Maka ini datang tujuan kedua, syarak menyuruh supaya kita tetap ikut, kerana tujuan dia adalah untuk maslahah dan mengelak mudarat. Mudarat ni adalah perpecahan. Masalahnya apa? Untuk menjaga kesatuan. Maka kerana itu kita tetap kena ikut. Ya. InsyaAllah terjawab. Ustaz, ikut imam tadi kerana ikut perbuatan dia. Tapi bagaimana tentang niat salat? Ya, kalau imam salat isyak, kita nak salat maghrib ketika musafir, bagaimana pula? Ya. Kena ingat, bila kita kata sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, jangan salah faham, ya. Walaupun ada salah faham juga berlaku, ada pandangan yang lain, tetapi imam dijadikan untuk diikuti dalam perbuatan zahirnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang kita sebutkan tadi pun. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka jika dia bertakbir, maka bertakbir, jika dia rukuk, maka rukuk, dan jika dia sujud, maka sujud. Itu ternyata bahawa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, imam dijadikan untuk diikuti, yakni dalam perbuatan zahir dia. Maknanya bukan perbuatan zahir, lawan dia apa? Batin lah. Termasuk niat. Niat adalah batin, segala batin lah. Maknanya ini menguatkan pendapat bahawa kalau imam dan makmum berlainan niat, itu tidak ada masalah. Itu kesimpulan dia. Maka kalau makmum niatkan solat maghrib, imam niat solat isyak, tidak ada masalah. Seperti mana kalau makmum niat sunat, makmum solat wajib, solat fardu, tidak ada masalah. Ya? Boleh? Kalau kebiasaan solat witir, untuk elak terlepas witir sebab keletihan, saya solat witir sebelum tidur. Boleh tak solat tahajud lebih dari 2 rakaat selepas witir jika terjaga dari tidur sebelum subuh? Ya. Kalau kita kembali kepada masalah yang kita dah sebut tadi, di mana kita dah sebut bahawa solat witir ini adalah penamat solat malam tu. Ya. Maka kalau orang tu nak tambah selepas solat witir tu, tak kira diselangi dengan tidur atau tidak, ya, dia hanya ada 2 rakaat saja. Andai kata bahawa orang itu dia solat awal malam tu, atau dia solat dia buat witir siap-siap 3 rakaat, 5 rakaat, tak dinafikan bahawa dia tidak solat jumlah rakaat yang penuh, iaitu 11, ya. Tetapi memandangkan bahawa dia telah mengkonklusionkannya dia telah menamatkannya dengan solat witir, maka itulah dia solat malamnya, ya. Maknanya kalau dia nak buat lagi, dia hanya ada 2 rakaat, ya. Itu untuk
solat tahajud biasa, maksudnya kita bangun untuk bangun sahur. Kalau macam orang tu dia lepas tu dia nak buat solat hajat orang tahu. Dia tunggu juga hari dia. Pertamanya solat hajat ni ada banyak tanda soal. Apa maksud solat hajat? Ya, sebenarnya tidak ada istilah solat hajat. Solat hajat ni adalah satu kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat, yang mana kalau kita lihat tidak ada istilah, bahkan tidak Nabi tidak pernah lakukan satu solat yang diistilahkan solat hajat. Apa artinya solat hajat? Zahirnya kalau daripada nama tu dia ada hajat, kan? Dan memang itu yang kita lihat. Oh, nak lulus SPM, nak lulus apa-apalah. Tapi biasanya asyik periksa je, ada solat lain. Oh, kadang-kadang yalah. Tak kerja. Minta kerja tak ada pula solat berjemaah hajat kan? Dia solat sendiri-sendirilah, kan? Tapi yang kita maksud solat hajat ni yang dilakukan berjemaah, itu yang ada tanda soal besar, ya. Ini dan ringkasnya solat hajat yang dilakukan secara berjemaah tidak ada asasnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang ada ialah yang kita kata qunut nazilah tadi itulah. Itu kalau ada musibah lah. Kalau ada hajat bagaimana? Ya. Kalau ada hajat, doa sendiri-sendiri. Dan tidaklah setiap kali kita dianjurkan untuk berdoa dalam rukuk atau dalam sujud atau sebelum salam, itu semua hajat-hajat kita. Dan maka tidak ada istilah solat khusus untuk hajat. Habis dalam solat-solat yang lain kau buat apa? Itu je ni begitu. Dalam solat fardu, dalam sunat ba'diyah, qabliyah, solat wuduk, solat antara azan dan iqamat. Bila kau buat solat-solat sunat semua ni, dalam solat tahajud, kau tak doa ke? Saya kadang-kadang kita melihat seolah-olah ada kekeliruan, seolah-olah itu realiti sebenarnya, bahawa mereka dalam solat mereka tak doa. Mereka melepaskan peluang tu. Kerana itu terpaksa mereka buat satu solat khusus untuk hajat. Kerana gara-gara dalam solat-solat yang lain mereka tak doa untuk hajat mereka. Dan ini adalah satu salah faham, bahkan satu yang sangat menduka citakan. Kerana kita melepaskan peluang. Pam. Bila datang nak periksa baru nak solat hajat. Dah awak solat subuh, bila awak solat qiyamul lail, solat witir, solat 2 rakaat sebelum subuh qabliyah tadi yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Doa lah dalam situ. Itulah hajat kita, ya. Nak tanya, betul itu nak tanya tadi. Kan maksudnya yang hajat bukan dia semua hajat yang itu memang kita buat lah. Maksudnya macam sekarang orang nak buat sembahyang Zuhrah, nak buat sembahyang baca surat taubat, Okey. ada kan dia mesti maksudnya dia terhad masuk dua rakaat ni. Yang maksudnya 2 rakaat ni secara berjemaah atau secara berseorangan? Yang 2 rakaat selepas witir? Bersendirian. Dan ini lepas witir. Kalau dia orang lepas dia sembahyang tahajud, dia dah terbangun. Dia rasa dia nak sembahyang taubat ke atau tambah lagi. Okey. Kalau sekiranya ada sebab, dan maka solat itu dikira sebagai solat yang bersebab. Itu lain. Yang kita sedang bincangkan ialah solat malam. Panggillah solat tahajud, panggillah solat witir, panggillah dia tarawih, panggillah qiyamul lail. Itu semua dimasuk dalam istilah solat malam. Ini yang kita maksudkan. Kalau dah solat witir, dah habis solat malam tu dengan witir, boleh tambah 2 rakaat. Ni 2 rakaat ni solat malam. Ada pun solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat berlagi istikharah, ini lain. Ini boleh ditambah. Andaikan kita nak buat pada malam tu lah, kerana dia bersebab. Begitu juga kalau kita tiba-tiba masuk tengah-tengah malam kita pergi masjid, ada solat tahiyat masjid, ini lain. Dia tak termasuk dalam 2 rakaat sunat selepas solat witir tadi. Jadi jangan keliru. Boleh insya-Allah. Ya. Kalau macam dalam parlimen parlimen. Parlimen tu kira syirik ke? Kalau dikata arak halal. Arak halal. Dihalalkan secara umum. Ya. Sebenarnya kalau masalah menghalalkan arak, ini satu hukum yang jelas
pengharaman arak adalah satu hukum yang diketahui oleh semua orang Islam secara darurat. Dipanggil istilahnya al-ma'lum fid din min ad-darurah. Yang satu hukum yang semua orang tahu, tak kira jahil atau alim, tak kira orang bandar, orang kampung, sudah tahu. Maka masalah yang diingkari dalam hal-hal yang sangat maklum diketahui, memang dia akan membawa kepada kekufuran. Ya. Maka orang yang menghalalkan zina, orang yang menghalalkan judi, orang yang menghalalkan arak, atau orang yang menafikan kewajipan solat fardu, menafikan solat kewajipan puasa bulan Ramadan, ini satu benda yang sepatutnya diketahui oleh setiap seorang Muslim. Maka kalau dia menafikannya, ya, itu akan menyebabkan jatuh kafir. Ya. Kalau macam di sekolah-sekolah dia haramkan berjanggut. Ini dalam masalah rata-rata orang banyak yang tak tahu. Ini lain. Kita kena bezakan hukum-hukum ni. Ada hukum yang memang orang jahil pun tahu. Seperti solat fardu, kewajipan solat fardu dan keharaman arak. Tapi ada banyak masalah yang lain yang rata-rata masyarakat awam tak tahu. Termasuklah memelihara janggut, atau ya, haramnya isbal, ya, melabuhkan pakaian seluar atau jubah atau sarung lebih daripada buku lali bagi lelaki, ya. Ramai orang tak tahu. Bahkan kita lihat amalan masyarakat terbalik. Lelaki isbal, perempuan dia naik, dia jaga tak isbal. Sepatutnya perempuan yang isbal, sebab itu yang syariatkan, lelaki yang naik. Tapi sekarang dah terbalik. Ini. Maka kalau dia ingkari, dia ada syubhat. Kebiasaannya kerana kejahilan. Maka tidak boleh dihukum ke atas dia terus bahawa dia seorang ahli bid'ah, contoh, atau dia seorang ahli maksiat. Kerana ini semua maksiat, ya. Buat isbal bagi lelaki, ini semua maksiat, ya. Tak boleh dihukum sebagai dia ni ahli maksiat atau ahli bid'ah, apatah lagi ahli kafir. Kafir itu maknanya ahli kafir lah. Kalau nak ahli-ahli lah, tak boleh dihukum terus. Sebaliknya perlu ditegakkan hujah ke atasnya. Dan ini kebiasaannya ada proses. Kerana kita mengambil sikap berhati-hati dalam masalah menghukum kafir seseorang. Ini masalah yang berat dan tidak boleh dianggap, tidak boleh ambil mudah. Ya, boleh insyaAllah. Kalau kita rasa dia nampak dia kumpul ke masa kita, tapi benda tu berlaku lama. Dan kemudian kita nampak dia tak nampak je lah benda tu berlaku selepas itu. Jadi syirik yang dianggap yang tidak diampuni adalah orang yang mati dalam keadaan syirik itu. Betul. Kalau dia bertaubat selepas, atau ketika dunia pun, kalau dia buat syirik, jelas. Selepas tu dia bertaubat, dia masih dikira. Kalau bertaubat, dia akan menghapuskan dosa yang lepas. Itu kalau jelas. kita tak nampak di antara itu semua, kita tak nampak dia buat lagi dia lepas. Kita hukum ikut semasa. Kita bukan hukum engkau kafir 10 tahun lepas. Bukan. Hukum Islam atau kafir sekarang. Ya. Kita hidup sekarang. Hukum kita semasa. Okay. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.